Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama dengan saya Faris Daniel dan bersama dengan saya adalah Ahmad Khairul Syafizan AK untuk Malaysia memilih jam 9 malam ini. Dan pastinya tumpuan terarah kepada kedua-dua parti yang akan menawarkan manifesto mereka, yang akan membentangkan manifesto mereka, iaitu melibatkan gabungan Parti Sarawak GPS dan juga Parti Perikatan Nasional. Kalau boleh kita dengarkan dulu, AK. Kita pergi dulu ke Kuching, Sarawak, di mana ketika ini sedang berucap Premier Sarawak. Berucap membentangkan manifesto apa yang boleh ditawarkan oleh gabungan Parti Sarawak. Kita ke Kuching dulu. Ini kedudukan keuangan kita. Dan juga untuk masa depan kita mempunyai strength, kekuatan ekonomi kita. Allah menugerahkan kita begitu banyak kekuatan. Siapa sangka air boleh mendapat duit? Air. Kita mengeluarkan air daripada air hidrogen. Tempat yang utama di Tenggara Asia yang mengeluarkan hidrogen hari ini ialah Sarawak. Rakan-rakan, saya dijemput untuk memberi pandangan saya di Rotterdam World Hydrogen Summit dunia. Saya bawa bendera GPS ke Rotterdam. Bulan lepas saya dijemput oleh Jepun, Tokyo Metropolitan Government, berkongsi mengenai dengan tenaga hijau, juga hidrogen. Saya datang dan berucap dengan pakar-pakar dunia mengenai dengan hidrogen. 2 minggu lepas saya dijemput oleh kerajaan Singapura. Juga pandangan mengenai dengan tenaga hijau. Kan kita nak tahu Singapura high quality. 1000. Baiklah, itu tadi Premier Sarawak Tan Sri Abang Jo masih lagi belum mengemukakan tawaran-tawaran manifesto GPS, masih lagi berucap, rasanya masih lagi lama. Tapi sebelum itu kita akan ke Shah Alam dulu. Kerana di Shah Alam, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga masih lagi berucap mengenai manifesto Perikatan Nasional. Kita terus ke Shah Alam. Menawarkan beberapa inisiatif untuk warga emas seperti berikut. 1. Menubuhkan Jabatan Warga Emas khas untuk meningkatkan akses warga emas pada perkhidmatan, program kebajikan dan juga keselamatan sosial bagi membantu warga emas menjalani kehidupan yang sejahtera dengan persekitaran yang kondusif. 2 ialah memperkenalkan skim lawatan doktor ke rumah bagi memudahkan penjagaan kesihatan warga emas. Tunjang ke-10, memperkasakan orang kelainan upaya OKU. Keperluan orang kurang upaya juga akan menjadi keutamaan Perikatan Nasional. Dan untuk tujuan ini kita akan menawarkan antara lain beberapa inisiatif, iaitu mewajibkan fasiliti mesra OKU di semua bangunan awam dan premis swasta dan mewujudkan sistem sokongan bersepadu dengan menambah baik pusat pemulihan dalam komuniti PDK serta memperkasa program pemulihan seperti rawatan perubatan dan latihan vokasional. Dan kedua, menggilap potensi OKU dengan mempergiatkan program latihan OKU berdaya bagi lepasan sekolah, bagi persediaan memasuki pasaran pekerjaan serta memperkenalkan dana niaga khas berjumlah 20 juta ringgit bagi membantu usahawan OKU. 11 ialah memperkasa generasi Felda. Perikatan Nasional akan terus prihatin dengan kebajikan warga Felda. Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini telah melupuskan hutang peneroka Felda berjumlah 8.9 bilion. Selain juga menerbitkan sukuk bernilai 9.9 bilion bagi menambah baik modal perniagaan Felda. Dan untuk memperkasakan generasi Felda, Perikatan Nasional menawarkan inisiatif berikut. Menggagaskan wawasan Felda baru
untuk menjamin masa depan generasi muda Felda melalui pewujudan peluang ekonomi baru, keusahawanan serta menambah baik infrastruktur asas termasuk capaian internet dan rumah mampu milik. 2. Menyelamatkan projek perumahan generasi baru Felda terbengkalai yang berpotensi untuk dibaik pulih. 3 ialah memperkenalkan skim keusahawanan Felda bagi menggalakkan penglibatan usahawan muda dalam aktiviti pertanian bernilai tinggi melalui penggunaan teknologi terkini dan otomasi. Dan 4, memulihkan Felda supaya prestasinya setanding dengan syarikat peladanan kelapa sawit berprestasi tinggi bagi menjamin kesejahteraan peneroka. Tunjang ke-12 ialah mentransformasi petani, peternak, nelayan dan pekebun kecil. Perikatan Nasional insya-Allah juga akan menjaga kebajikan golongan petani, peternak, nelayan dan pekebun kecil dengan melaksanakan antara lain ini. Baik, itu tadi adalah suasana ataupun bagaimana perkembangan terkini melibatkan Majlis Pelancaran Perikatan Nasional yang menawarkan 12 tunjang tawaran Perikatan Nasional dengan 30 pendekatan dan 234 tawaran daripada parti itu. Dan itu tadi sedikit yang dikongsikan oleh pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kalau boleh saya sebutkan di sini juga antara fokus 12 tunjang daripada Perikatan Nasional adalah yang pertama, membina ekonomi masa depan yang berdaya saing, meningkatkan nilai dan taraf hidup rakyat dan juga membersihkan politik dan juga tadbir urus dan banyak lagi kalau boleh saya senaraikan. Dan antara yang menarik perhatian adalah ingin mengoptimumkan potensi wanita yang juga memperkasa belia dan mensejahterakan keluarga muda. Itu antara fokus untuk perbincangan kita malam ni, Iki. Dan malam ni kita akan bersama dengan dua orang pakar penganalisis politik yang mana kita bersama dengan Profesor Martada di Universiti Universiti Utara Malaysia dan Profesor Madya Dr. Azman Wangpawi yang kini berada juga, kedua-duanya berada di talian. Baiklah, kita terus saja dulu bersama dengan Profesor Madya Dr. Azman Wangpawi. Kalau kita lihat ya, GPS kita masih lagi menunggu GPS belum lagi menyebut apakah perkara-perkara yang akan dibentangkan di dalam manifesto. Masih lagi ada orang kata introduction belum selesai lagi. Jadi untuk tempoh sekarang ini apa yang boleh dijangkakan dalam manifesto GPS? Okey, saya kira berdasarkan Pilihan Raya Negeri Sarawak dulu, saya kira sudah beberapa perkara kerangka sudah dikemukakan. Saya ingat ia tidak lari daripada perjuangan GPS dalam konteks negeri dan kesinambungan dalam konteks pusat. Jadi ia boleh dirumuskan, saya kira berkisar kepada 5 tonggak utama, 12 sekitar 25 mungkin dipadatkan lagi 25 teras manifesto GPS, dan saya kira sekarang ini mereka akan memberikan 215 komitmen untuk ke arah Sarawak menuju Sarawak Maju menuju 2030. Dengan kata lain, manifesto yang ditawarkan pada Pilihan Raya Negeri pada tahun lepas, pada 18 yang diadakan Pilihan Raya pada 18 Disember tahun 2021 itu, saya kira mempunyai kesinambungan. Kesinambungan itulah merupakan gabungan antara gerak kerja di peringkat negeri dan gerak kerja di peringkat nasional, dan sinergi ini menghasilkan impak untuk memajukan negeri Sarawak dengan lebih baik lagi. Tapi penekanan saya kira semakin jelas. Misalnya memperkasakan ekonomi hidrogen misalnya sudah menjadi satu mantra penting dalam politik di Sarawak, iaitu Sarawak mahukan peningkatan hasil dan bagi menokak industri baru berasaskan teknologi hijau. Ini agak menarik sebab negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia belum lagi menumpukan cara begitu ke depan. Sekarang ini dengan ekonomi hidrogennya dan sebagainya, itu merupakan keutamaan Sarawak untuk membina ekonomi baru pada masa depan. Selain itu, perkara-perkara yang asas yang kebanyakan kita lihat setiap Pilihan Raya manifesto mengenai infrastrukturnya, mengenai pembangunan luar bandarnya, mengenai kemudahan sosial, kemudahan perkara-perkara lain lah. Itu merupakan perkara yang agak selalu diulangkan lebih kurang sama. Tapi yang penekanan yang aset baru ialah penekanan ekonomi apa yang saya sebut sebagai ekonomi hidrogen, ekonomi teknologi hijau, ekonomi yang menjadi sumber industri baru di Sarawak.
yang akan menjadikan Sarawak hub kepada bentuk ekonomi itu yang menyebabkan negara-negara maju di luar seperti negara Jepun, negara Korea Selatan dan juga China datang dan Amerika Serikat dan juga Eropah datang ke Sarawak untuk membuat pelaburan. Ini merupakan kunci kepada pencetus kepada gelombang ekonomi yang bakal berlangsung di Sarawak dalam masa terdekat ini. Lebih kepada ekonomi independence ataupun kekuatan ekonomi di negeri Sarawak untuk negeri Sarawak itu sendiri. Baru. Ya, ekonomi baru. Ya. Baru. Ya. Okey, dan kita nak ke Profesor Ahmad Matada di Universiti Utara Malaysia. Tadi Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah pun menyebut ada 12 tunjang ya. 12 tunjang. 12 tunjang ini dan antara perkara yang kita pastinya yang disebutkan adalah membina ekonomi masa depan. Dan juga ada hal berkaitan dengan caring society, aging society juga. Perkasa belia dan mensejahterakan keluarga muda dan juga membina warga emas yang aktif dan juga sejahtera. Nampaknya seimbang di situ, Profesor Dr. Ahmad Matada. Apa mungkin respon awal dengan 12 tunjang yang disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin tadi, Prof? Saya tengok isu yang cuba untuk diutarakan oleh mana-mana parti politik, terutama dalam membentangkan manifesto masing-masing, tidak lari daripada isu-isu asas yang berkaitan dengan kebajikan rakyat Malaysia terutama. Kalau sebelum ini kita lihat Pakatan Harapan telah pun mengutarakan manifesto mereka. Dan pada hari ini kita lihat Perikatan Nasional juga mengutarakan dan mungkin sedikit masa lagi Barisan Nasional juga akan mengutarakan. Malam ini juga GPS akan mengutarakan manifesto mereka dan saya lihat isi kandungan manifesto ini sebenarnya tak lari daripada untuk menjaga kebajikan masyarakat. Dan sebab itulah pelbagai isu yang cuba ditekankan dalam manifesto itu adalah berkaitan dengan contohnya apakah bantuan-bantuan yang boleh disalurkan kepada pelbagai golongan masyarakat, bukan sahaja kepada B40, kita juga melihat penekanan diberikan kepada M40 dan juga sedikit kepada kumpulan-kumpulan atasan ini. Jadi beberapa aspek juga turut ditekankan seperti mana kita lihat menjaga kebajikan masyarakat yang kurang upaya. Ini juga diutarakan dalam manifesto PN, juga manifesto PH dan saya kira BN juga akan tetap mengutarakan penekanan kepada menjaga golongan-golongan yang tidak bernasib baik. Jadi ini adalah sebahagian daripada usaha mana-mana parti yang mengutarakan manifesto untuk menyatakan bahawa mereka sangat prihatin kepada semua kumpulan masyarakat, bukan sahaja kepada kumpulan usahawan, kepada kumpulan petani, pesawah, nelayan, kepada kumpulan pekerja, kepada kumpulan belia, bahkan juga kepada kumpulan-kumpulan yang tidak bernasib baik. Dan sebab itulah kita lihat mana-mana manifesto pasti akan menekankan kepada kumpulan-kumpulan ini. Dan yang agak menarik juga, saya pastilah oleh kerana undi 18 dan juga kerana masyarakat yang akan mengundi daripada umur 18 hingga umur 39 ini akan menjadi antara golongan yang sangat besar dari segi statistiknya, maka sudah tentulah penekanan akan banyak juga diberikan kepada apakah bentuk-bentuk program yang boleh dilaksanakan nanti jika sekiranya mereka menang nanti untuk membantu kumpulan-kumpulan ini. Jadi ini adalah satu kaedah untuk memastikan bahawa cara bagaimana untuk membantu kumpulan ini pasti akan menjadi sebagai satu strategi untuk menarik sokongan undi 18 dan juga undi generasi milenial ini. Jadi kita melihat dalam manifesto ini pasti akan ditekankan bagaimana bukan saja kaedah untuk membangunkan ekonomi, bahkan yang lebih utama ialah strategi untuk membantu masyarakat yang kita tahu akibat daripada kelembapan ekonomi dunia, akibat daripada kenaikan kos sara hidup, akibat daripada kejatuhan mata wang ringgit, maka perlulah ada strategi-strategi yang lebih menyeluruh untuk diberikan kepada masyarakat bagi membantu masyarakat untuk keluar daripada kesusahan dan kesempitan kehidupan mereka. Jadi saya melihat bahawa trend mana-mana parti yang mengutarakan manifesto setakat ini adalah lebih kurang sama mengutarakan apakah program-program yang boleh membantu mengurangkan kesempitan dan kesusahan hidup masyarakat dan dalam masa yang sama cuba
untuk memastikan bahawa lonjakan ekonomi itu boleh diteruskan melalui pelbagai strategi-strategi yang akan dilaksanakan jika sekiranya parti-parti ini menang nanti. Okey, Prof. Kita nak berhenti rehat dulu untuk rehat yang pertama, dan apabila kita balik nanti nampaknya kita sudah pun mendapat lebih banyak information ataupun maklumat mengenai kedua-dua manifesto ini. Kita akan pergi secara mendalam secara lebih, orang kata, terutama sekali menyentuh mengenai beberapa perkara. Kalau di GPS itu, manifesto GPS itu ada juga disebut mengenai integriti wilayah, integriti negeri Sarawak itu, dan juga cara, sementara di pihak Perikatan Nasional pula cara ia ditulis itu lebih menjurus kepada golongan sasar kumpulan-kumpulan tertentu, ya. Jadi ini kita akan bincangkan dalam blok kedua nanti, dan kita akan kembali selepas ini. Baik, kita bertemu kembali dalam Malaysia Memilih, dan sekarang ni kita sudah pun mendapat maklumat penuh berkaitan dengan manifesto daripada kedua-dua parti, daripada PN dan juga GPS. Yang mana kalau boleh saya ulang semula seperti yang disebutkan oleh Profesor Ahmad Awang Azman tadi, sebentar tadi, 25 teras melibatkan daripada manifesto GPS, dan juga daripada Perikatan Nasional adalah melibatkan 12 tunjang. Dan saya ingin pergi kepada Profesor Madya Dr. Awang Azman untuk bercakap tentang manifesto GPS. Prof, kalau lihat kepada PRN Sarawak tahun lepas, mereka ada 34 fokus utama, dan untuk PRU ke-15 ini pula ada 25 teras. Kenapa agaknya berkurangan? Tapi apa sebabnya berkurang, ataupun adakah mereka merasakan ada sebab-sebab tertentu mungkin perlu dikurangkan kerana mungkin ini lebih workable ataupun doable sebenarnya, Prof? Okey, kalau kita melihat 33+1 pada pilihan raya 2021 pada tahun lepas, pilihan raya pada tahun lepas dengan tahun ini, saya kira apa yang dilakukan bukannya pengurangan tapi pemadatan. Dia dibawa, kadang-kadang ada perkara itu bertindan antara satu sama lain, jadi dipadatkan menjadi 25 teras. Jadi bukan dikurangkan. Jadi apabila bukan dikurangkan, ia sebenarnya memberikan kluster-kluster yang tertentu untuk dimasukkan, untuk disejajarkan agar tidak bertindan antara satu sama lain. Jadi kalau kita lihat beberapa perkara, misalnya, saya lebih tertarik kepada teras 15. Okey, teras 15 tadi saya kata, tapi saya ingin menjelaskan bagaimana teras tersebut memberi impak besar untuk meningkatkan hasil Sarawak, menokak industri baru berasaskan teknologi hijau ini. Ini dilakukan dengan gerakan yang lebih ke depan untuk mengukuhkan masa depan Sarawak dengan menumbuhkan dana kekayaan berdaulat untuk masa depan Sarawak, ataupun dikenali dengan Sarawak Sovereign Wealth Future Fund. Langkah ini sebenarnya menyebabkan Sarawak ke depan dalam membina keyakinan baru untuk meyakini pengundi di Sarawak bahawa mereka sebenarnya bersungguh-sungguh untuk menunaikan apa yang negara lain berasaskan minyak juga tidak lakukan, tapi mereka lakukan. Jadi ini untuk memastikan dengan ada dana tersebut boleh menjana pulangan pelaburan yang tinggi dalam jangka masa yang panjang, selain menjadikan sesiji pembangunan pasca COVID itu yang disasarkan pada 2030 tersebut, yang akan mempelbagaikan struktur ekonomi berasaskan kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan juga kelestarian alam sekitar. Jadi kalau kita melihat perkara ini dengan lebih luas lagi, ini memberikan satu potensi penjanaan semula jadi hasil daripada pendapatan baru daripada sumber alam semula jadi, seperti perdagangan karbon dan mineral, yang kadang-kadang untuk rakyat Sarawak masih lagi ingin memahami apa intipati ekonomi baru tersebut untuk Sarawak. Jadi inilah yang cuba diyakinkan oleh GPS untuk mendapat tempat, mendapat perhatian daripada pengundi yang mereka ingin meneruskan apa yang mereka kemukakan pada pilihan raya negeri Sarawak tahun lepas, untuk digerakkan dengan secara menyeluruh dengan adanya kerjasama daripada Putrajaya. Sebab manifesto GPS Syarikat Nasional ini melibatkan kerajaan pusat, yang melibatkan kerjasama kepada bakal kerajaan yang akan pemerintah nanti. Jadi dasar mereka jelas, mana-mana blok politik yang mahukan kerjasama yang baik untuk Sarawak, untuk GPS, maka teras itu perlu mereka fahami,
perlu mereka patuhi dan perlu mereka bersetuju untuk dilaksanakan. Baik, Prof. Gini, saya melihatnya begini, Prof. Beza antara manifesto DUN dan juga manifesto di peringkat persekutuan kerana fungsi pilihan raya di dua pilihan raya ini juga sangat berbeza. Kerana apa? Kerana fungsi pilihan raya ini penting untuk GPS kerana ini akan menjamin perwakilan suara GPS yang lebih ramai di Parlimen kelak. Jadi kalau saya lihat bagaimana ia menyusun ke teras-teras ni, cara ia teras-teras ini disusun. Kalau hal-hal berkaitan dengan ekonomi, ia berada di bahagian bawah. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan kestabilan dan juga kekuatan politik Sarawak itu adalah nombor satu. Menjamin kestabilan dan kekuatan politik Sarawak itu adalah teras pertama. Kedua, mempertahankan hak Sarawak dalam Persekutuan Malaysia selaras dengan MV63, laporan IGC dan Perlembagaan Sarawak serta Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dan ketiga, menjamin dan mempertahankan hak Sarawak, hak rakyat Sarawak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Dan keempat, memelihara kedaulatan dan menjaga keselamatan Sarawak. So saya nampak macam daripada teras 1, 2, 3, 4 is all about the integrity of Sarawak as a polity, as an entity. Itu satu. Bagaimana kita nak membayangkan sekiranya jumlah perwakilan GPS ke Parlimen Malaysia kelak adalah lebih ramai. Bagaimana prosesnya untuk menuntut atau melaksanakan janji-janji ini dapat dilaksanakan? Adakah sebagai sebuah kingmaker yang mempunyai pengaruh, yang mempunyai kuasa, yang mempunyai undi yang lebih tinggi, ia akan lebih mudah dari segi perundingan, atau bagaimana Prof lihat? Okey, kalau kita melihat berdasarkan ucapan, saya mengikuti dari TV Sarawak tadi, ucapan daripada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak yang menceritakan sejarah bagaimana GPS itu bergerak ke depan. Jadi dalam konteks ini, bagaimana mereka ingin memastikan kuasa dan menjadi kuasa penentu menjadi kuasa penentu kepada kerajaan yang akan datang. Kita lihat ucapan dia tadi yang sekitar pukul 8.45, 8.50 dan pukul 9 hingga pukul 9 lebih tadi. Kita lihat bahawa mereka mahukan sebuah kerajaan yang kuat dan mereka tidak campur tangan kepada isu-isu yang melibatkan Putrajaya, tetapi mereka akan menjadi penstabil kepada kedudukan politik negara. Jadi dengan adanya penstabil itu bermakna mereka adalah kuasa penentu kepada pembentukan kerajaan pada masa akan datang selepas kemenangan PIU akan datang. Jadi dalam konteks ini kita dapat melihat bahawa GPS ini saya kira mereka lebih mahu bekerjasama kepada blok kerajaan yang lebih jujur, yang lebih ikhlas bekerjasama dengan mereka, dan bukannya apabila adanya pilihan raya, mereka apa yang kita lihat, mereka cuba bertanding pula di Sarawak. Ini disindir ataupun dikritik secara terbuka oleh Premier sebentar tadi. Okey, saya nak ke Profesor Martada. Profesor merupakan seorang pakar, Profesor Martada merupakan seorang pakar dalam bidang governance, tabir urus, policy. Kalau kita lihat policy GPS, gabungan Parti Sarawak yang antara nombor 1 sampai nombor 12, seperti mana yang kalau nanti kita boleh terpaparkan sebentar tadi, yang paling utamalah bukan 1-12 tapi 1 hingga ke 4 lebih mementingkan, menitik beratkan soal integriti wilayah, integriti entiti Sarawak sebagai satu entiti politik, sebagai satu entiti kuasa. Dari sudut pentadbiran, dari sudut melaksanakan polisi itu, apakah pelaksanaan yang mungkin dapat dilaksanakan? Ini kalau kita lihat kepada manifesto yang diutarakan oleh GPS dan juga manifesto yang telah pun diutarakan oleh PN dan juga oleh PH, kita dapati isu dan penekanan kepada urus takbir baik dalam kerajaan dan isu integriti memang ditekankan. Bukan saja oleh GPS, kita tengok ia juga ditekankan oleh PH, ia juga ditekankan oleh PN. Ini sangat menarik. Kerana bagi saya rata-rata masyarakat pada hari ini sangat menekankan berkaitan dengan isu urus takbir baik dalam kerajaan, isu ketirisan, isu peningkatan kes-kes rasuah. Jadi sebab itulah kita dapati bahawa isu ini memang menjadi antara agenda penting dalam mana-mana manifesto. Dan bertitik tolak daripada itulah bagi saya apabila GPS mengemukakan manifesto mereka,
mereka menjaga kepentingan kebajikan masyarakat di Sarawak itu sebagai salah satu teras utama, dan sebab itu kestabilan politik sangat ditekankan. Jadi dalam memastikan kestabilan politik, isu urus takbir dan integriti itu sangat berkait rapat. Jadi jika sekiranya isu urus takbir dan integriti itu ditekankan, maka sudah tentulah kerajaan itu akan menjadi lebih stabil, dan apabila kestabilan politik itu dapat dicapai, maka kerajaan akan menjadi lebih kuat dan mereka boleh mempengaruhi apa juga keputusan-keputusan, contohnya dalam memikirkan apakah bentuk kerajaan yang akan datang ini, sudah tentulah sebagai satu blok yang kuat kerana mereka bergabung dari segi masing-masing ingin menjaga kepentingan dan juga kebajikan rakyat Sarawak, terutama bukan saja dari segi apabila politik itu kukuh, maka sudah tentulah kepentingan masyarakat itu boleh dijaga. Jadi inilah yang ditekankan. Apabila adanya kestabilan politik, maka mereka akan boleh menjaga kepada kestabilan sosial, boleh menjaga kepentingan masyarakat. Tetapi untuk mencapai itu, mereka perlu menekankan dulu kepada aspek yang sangat penting dan teras kepada kestabilan politik, iaitu kepada peningkatan urus takbir baik dalam kerajaan dan penekanan kepada integriti. Jadi saya melihat bahawa bagi mana-mana coalition untuk menjadi sebagai satu coalition yang kuat dan akan boleh mempengaruhi mana-mana pembentukan blok kerajaan nanti, maka sudah tentulah kestabilan politik itu menjadi sebagai satu teras utama. Tetapi penekanan kepada isu-isu berkait dengan rapat dengan isu takbir urus baik dan isu integriti juga menjadi antara agenda utama dalam mana-mana manifesto parti-parti yang telah pun membentangkan. Prof, saya nak tanyakan mengenai sekiranya berlaku status quo dalam pembentukan kerajaan kelak, sekiranya apabila cuba dibentuknya kerajaan persekutuan untuk membentuk majoriti, sekiranya pemberatnya adalah sekiranya status quo seperti mana sebelum pembubaran parlimen beberapa minggu lalu, bagaimana GPS ini akan tampil dan apakah negosiasi, apakah dalam rundingan itu kelak apakah yang akan diberatkan, ditekankan oleh GPS kali ini? Adakah apa yang akan diminta itu agak berbeza, ataupun rundingan itu akan dibuat di parlimen, permohonan atau tekanan-tekanan itu akan dibuat di parlimen dan bukan menerusi meja rundingan semasa pembentukan kerajaan? Bagaimana Prof melihat senario yang akan berlaku nanti? Ya, soalan itu cukup menarik kerana saya melihat bahawa sebenarnya GPS sebagai satu blok yang kuat, mereka sebenarnya tidak perlu sangat untuk merayu apakah kepentingan-kepentingan yang perlu dijaga oleh parti-parti ataupun blok di Semenanjung. Kerana saya melihat manifesto PH terutama, mereka pun menekankan pelbagai aspek berkaitan dengan menjaga kepentingan masyarakat Sabah dan Sarawak. Sebab itu ditekankan berkaitan dengan MA63 dalam banyak, termasuklah kita lihat janji-janji yang ingin dilaksanakan, iaitu memberikan jawatan timbalan Perdana Menteri 1 dan 2 kepada Sabah dan Sarawak. Kemudian kita lihat manifesto PN juga ada menyatakan dari segi menjaga kebajikan wilayah, termasuklah mengkaji semula dari aspek MA63 tersebut, Perjanjian Malaysia 63. Jadi sebenarnya GPS di Sarawak ini mereka hanya menjadi sebagai penentu kepada jika sekiranya gabungan-gabungan di Semenanjung itu mampu untuk menawarkan apa yang mereka inginkan, maka sudah tentulah itulah yang akan mereka pilih nanti. Sebab itu saya melihat bahawa GPS ini akan menjadi sebagai kingmaker berdasarkan kepada apa-apa janji-janji yang akan diutarakan nanti oleh parti-parti yang akan bertanding, dan jika sekiranya mana-mana janji itu agak boleh memberikan banyak kebaikan dan kelebihan kepada penduduk-penduduk di Sarawak, kita bercakap dalam konteks GPS, maka sudah tentulah itulah yang akan mereka pilih nanti. Kerana pada saat ini, yang pertama sekali, sebab itulah kita boleh merujuk kepada perbincangan saya yang awal, iaitu jika sekiranya mereka mampu menjadi sebagai satu gabungan yang kuat, dan sebab itulah hasrat mereka untuk menang sebanyak kerusi yang mungkin oleh GPS. Dan jika sekiranya mereka menang berdasarkan kepada agenda-agenda yang mereka utarakan, maka mereka boleh menjadi satu blok kumpulan yang sangat kuat, dan mereka boleh mempengaruhi dan penentu kepada mana-mana blok daripada Semenanjung nanti yang akan membentuk kerajaan.
Jadi sebab itulah bagi saya pada ketika ini tumpuan utama GPS ialah untuk menang sebanyak kerusi yang mungkin, kerana mereka, jika sekiranya mereka mempunyai kerusi yang banyak, maka mereka akan menjadi satu blok yang kuat, dan selepas mereka mencapai hasrat tersebut, maka mereka akan melihat pula apakah manifesto-manifesto yang akan diutarakan oleh parti-parti daripada sebenarnya, terutama PH, PN dan juga BN ini, apakah ianya akan memenuhi hasrat dan naluri bagi menjaga kepentingan masyarakat di Sarawak. Jadi saya melihat bahawa pada ketika ini tumpuan mereka bukanlah membentuk blok yang paling utama ialah untuk menang sebanyak mana kerusi yang ada di Sarawak, dan dengan kemenangan yang banyak itulah nanti secara sendirinya mereka akan menjadi satu blok yang kuat. Dan apabila ini berlaku, maka mudahlah untuk mereka melihat dan meneliti apakah tawaran-tawaran yang akan diutarakan oleh parti-parti Semenanjung nanti, sama ada PN, BN dan juga PH ini, mampu untuk memenuhi apa yang dihasratkan oleh penduduk di Sarawak terutamanya. Baik, Prof. Kita nak berehat dulu untuk kali kedua, dan apabila kita kembali nanti, kita akan cuba untuk memahami adakah manifesto ataupun bagaimanakah manifesto yang ditampilkan, dua manifesto yang ditampilkan pada malam ini selari dengan kehendak, inspirasi dan juga impian rakyat. Kita kembali selepas ini, jumpa lagi selepas ini. Baik, bertemu kembali, dan dalam kita bercakap tentang tawaran manifesto daripada kedua-dua parti yang membentangkan tawaran mereka pada malam ini melibatkan Perikatan Nasional dan juga GPS, pastinya kita ingin melihat semula apa sebenarnya yang rakyat mahu. Dan sejak kebelakangan ini kami di Esrawani dalam segmen Malaysia Memilih, kami sering membawakan perkembangan tentang apa keinginan rakyat, apa juga selera rakyat berdasarkan tinjauan yang dilakukan oleh Ilham Center, O2 Malaysia dan juga Hawaiian Policy Institute. Dan kalau saya boleh kongsikan di belakang ini, antara tiga fokus utama pastinya bercakap tentang isu kos sara hidup, ekonomi, dan juga pastinya mereka sering membangkitkan hal-hal ekonomi dan juga mahu politik selepas ini lebih bersih dan juga lebih stabil. Dan ini antara tiga keutamaan utama mereka yang mana mereka menyatakan memulihkan dan meningkatkan kembali ekonomi negara melibatkan 44%. Dan membasmi kemiskinan ataupun menangani kos hari hidup rakyat masih tinggi dengan 35%. Dan yang ketiga, membersihkan kerajaan daripada budaya rasuah. Itu pastinya yang diutamakan ataupun paling diletakkan paling atas sekalilah setiap kali tawaran manifesto yang dilakukan, seperti juga melibatkan Pakatan Harapan sebelum ini. Dan saya lihat juga tadi GPS dan juga PN, mereka mementingkan isu-isu kos sara hidup dan juga ekonomi. Itu menjadi asas seperti yang dikatakan sebelum ini. Dan kalau kita lihat di sini juga, ini melibatkan tiga kajian yang saya sebutkan tadi, Ilham Center, O2 Malaysia dan juga Hawaiian Institute yang melibatkan pengundi Cina. Tapi kita ingin pergi kepada Ilham Center dan juga O2 Malaysia yang mana ini melibatkan lebih 1,000 lebih responden, melibatkan semua kaum di Malaysia yang mana mereka lebih memfokuskan tentang pemulihan ekonomi, kos sara hidup, rasuah. Tiga fokus utama yang disebutkan tadi, dan juga tunaikan manifesto dan juga bercakap tentang hubungan sesama kaum. Dan kalau kita lihat tadi dalam segmen awal tadi, kita juga berbincangkan tentang hak-hak rakyat Sarawak yang mana mereka menyatakan mereka setiap parti pastinya mereka memfokuskan untuk memperkasakan rakyat di Sarawak khususnya. Dan di sini juga melibatkan kos sara hidup, pekerjaan, pendidikan, ringgit dan hutan negara dan juga hubungan kaum. Tidak lari jauh, semua kajian dilakukan, pastinya mereka ada bersaling kait dengan apa keinginan mereka. Pastinya fokus utama tetap berbalik kepada ekonomi dan juga mahukan politik yang lebih stabil. Dan kita teruskan dengan Iki untuk perbincangan dengan dua tetamu kita pada malam ini. Okey, terima kasih. Terima kasih Faris. Okey, kamera ni. Okey, terima kasih Faris. Terima kasih Faris akan bersama kita kejap lagi. Saya nak terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Azman Awampawi. Kalau boleh kita terus bersama dengan beliau dari Universiti Melaya. Masih lagi saya rasa Profesor masih lagi di pejabat ni sebenarnya itu. Jadi kalau kita lihat ya, Profesor ada melihat ya, isu mengenai ekonomi turut sama dititik beratkan. Ia selari dengan apa dapatan kajian yang dibuat oleh rakan-rakan strategik kami. Dan pada masa sama, isu-isu yang seperti saya katakan tadi, integriti wilayah bagi Sarawak itu sendiri dan juga keunggulan politik bagi untuk parti GPS itu sendiri juga diberi penekanan. Okey, persoalannya sekarang ialah bagaimana untuk kita melaksanakan
manifesto-manifesto dan janji-janji ini. Memandangkan setelah PRU yang lalu, manifesto yang ditawarkan oleh parti yang menang itu dari sudut pelaksanaannya mempunyai banyak masalah. Jadi bagaimana kita nak ini bukan sekadar janji, ini bukan sekadar hot stamp, tapi kita nak memastikan bahawa janji yang dilaksanakan ini janji yang diberikan ini dapat dilaksanakan. Apakah orang kata memandangkan GPS ini kerana menarik saya sebutkan dalam hal ini kerana ini merupakan manifesto untuk GPS, dan apabila GPS sekiranya GPS dapat membentuk blok yang besar sekalipun tanpa ada gabungan-gabungan dengan parti-parti lain, memang untuk melaksanakan manifesto ini di peringkat persatuan adalah agak sangat sukar. Bagaimana Prof melihatnya? Okey, kalau kita melihat manifesto yang dikemukakan oleh GPS itu, sebenarnya manifesto itu merujuk kepada situasi yang berlaku di dalam Sarawak. Ia tidak melibatkan situasi dekat misalnya di Selangor, di Johor, tapi fokusnya bagaimana nak membangunkan Sarawak. Jadi yang penting di sini adalah apabila mereka menang, mereka akan menjadi kuasa penentu, dan pada sama mereka akan berurusan dengan Putrajaya. Bagaimana di segi Putrajaya boleh bantu dalam konkret membangunkan negeri Sarawak. Ini sebenarnya bukannya yang kurang relevan dengan Semenanjung. Biasanya Sarawak tidak masuk campur kecuali yang relevan kepada Sarawak saja. Yang ini untuk kita lihat fokus. Kalau kita lihat manifesto Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, ia lebih umum dan lebih besar skopnya, sebab skopnya itu meluas di seluruh negara, sedangkan GPS skopnya hanya kepada Sarawak. Prof, adakah ini bermakna Sabah juga? Ya. Adakah ini bermakna apabila nanti dalam berlaku rundingan untuk membentuk kerajaan kelak, saya percaya GPS akan mendapat, insya-Allah akan mendapat jumlah yang agak signifikan pada pilihan raya kali ini berdasarkan banyak tinjauan-tinjauan, dan sekiranya tinjauan-tinjauan ini selari dengan keputusan ini kelak, dan apabila sebagai sebuah blok yang mempunyai jumlah yang signifikan, adakah harus rundingan itu dibawa bersekali, rundingan pembentukan kerajaan itu dibawa bersekali manifesto? Maksudnya, sekiranya ada parti A datang ke GPS untuk berunding untuk bentuk kerajaan, GPS haruskah GPS pertama sekali kata, ini manifesto aku, mari kita sama-sama tunaikan janji ini? Pendapat Prof? Saya kira manifesto yang dikemukakan GPS itu ialah satu perjuangan komitmen daripada Sarawak. Maknanya, mana-mana pihak nak bekerjasama dengan GPS, perlulah tunduk, perlulah menerima manifesto itu sebagai perjuangan dimasukkan dalam agenda nasional, tapi berfokuskan kepentingan negeri Sarawak. Sudah kira mereka perlu bagaimana nak mengadakan kerjasama dengan GPS, tapi mereka menolak sebahagian besar daripada manifesto. Jadi tidak, mereka perlu akur dengan apa yang terkandung dalam manifesto GPS itu sendiri. Jadi rundingan yang bersifat untuk menstabilkan politik itu adalah berdasarkan manifesto yang termenterai oleh apa yang dikemukakan oleh GPS pada waktu ini. Prof, saya juga percaya Prof ada sempat Profesor Madya Dr. Ahmad Azman Awampawi juga. Saya rasa Prof juga amat sempat untuk membaca manifesto Perikatan Nasional. Jadi dalam dalam manifesto Perikatan Nasional ni, rasanya apakah bahagian yang mampu menangkap imajinasi dan juga minat rakyat negeri Sabah dan Sarawak? Ada spesifik, ada bahagian yang spesifik di situ menyentuh mengenai isu ataupun menyentuh mengenai wilayah negeri Sabah dan Sarawak. Adakah ini mencukupi? Adakah ini sudah orang kata memadai? Bagaimana Perikatan Nasional bertanding juga di beberapa kerusi di Sarawak umpamanya? Bagaimana calon-calon Perikatan Nasional di negeri Sarawak ini dapat menggunakan manifesto ini sebagai modal politik untuk berkempen nanti? Saya lihat manifesto yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional apabila melibatkan negeri Sarawak, saya kira ia kurang dapat menangkap imajinasi pengundi Sarawak. Sebab secara khususnya pengundi Sarawak, apa-apa yang
yang pihak luar yang cuba datang ke Sarawak, mereka akan menggunakan sentimen Sarawak first. Apa-apa tawaran mereka akan kurang, mereka akan agak sukar untuk menerima apapun tawaran mereka bagi tersebut. Sebab mereka sudah diberi budaya politik, mereka sudah dibina satu bentuk politik etno-nasionalisme. Maksudnya politik yang berteraskan kewilayahan yang khusus kepada sentimen di Sarawak misalnya. Jadi apapun yang ditawarkan oleh yang pertama oleh Perikatan Nasional, kedua daripada Pakatan Harapan, benda itu kurang dapat menangkap imaginasi mereka sebab mereka sudah mempunyai terdidik sudah dengan budaya politik yang bersifat etno-nasionalisme yang melibatkan mereka merasa mereka lebih tahu apa yang mereka perlu untuk mereka bergerak ke depan. Okey. Nampaknya kita mungkin kena berehat sebentar. Mungkin selepas ini mungkin kita ingin bercakap pula tentang ialah selepas ini ada undi 18. Pastinya manifesto yang kita bercakap untuk malam ini juga kita ingin memfokuskan kepada golongan belia pastinya. Tapi kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Alami kehebatan dunia Unify TV dengan lebih 70 saluran premium dan 16 aplikasi penstreaman. Tonton dan nikmati rancangan kanak-kanak, liputan sukan, drama Korea dan filem terkini bila-bila masa di mana jua. Dapatkan Unify hari ini. Unify. Johor, Terengganu, Kedah, sudahkah anda bersedia? Ramai yang sambut aku keluar. Siapa yang akan diundang? Boleh belikan oven baru tak? Kenapa? Untuk cairkan hati saya yang dah lama beku. Ya. Dan siapa cameo yang dibawa? Macam mana dengan keadaan isteri saya, doktor? Ada benda kelakar. Sepatu Reunion Live Tour di Astro Warna dan Astro Go. Baiklah, itu tadi antara manifesto Pakatan Harapan yang sudah pun dilancarkan beberapa hari lalu. Persoalannya kini ialah pelaksanaan. Ya, lepas menang pilihan raya, janji harus dikota. Jadi kita masih lagi bersama dengan dua orang pakar. Kita ada Profesor Madya Dr. Azman Awapawi dari Universiti Melaya dan juga kita juga ada Profesor Dr. Martada dari Universiti Utara Malaysia. Kedua-duanya masih lagi di pejabat ya. Terima kasih banyak kerana bersama kami di Malaysia Memilih untuk jam ini menghampiri jam 10 malam. Kita nak juga tengok ya. Kalau tadi saya utarakan mengenai pelaksanaan manifesto GPS, sedangkan apabila GPS kiranya menang semua kerusi pun tidak akan dapat GPS itu membentuk kerajaan secara sendirian. Maka persoalannya ialah bagaimana untuk GPS sebagai sebuah entiti ataupun blok yang berpengaruh dan besar bersama dengan rakan politiknya nanti yang untuk membentuk kerajaan kelak, bagaimanakah elemen manifesto ini akan dimasukkan. Tetapi untuk Perikatan Nasional ia agak jelas ya, kerana Perikatan Nasional bersama dengan semua parti-parti dalam gabungan Perikatan Nasional bertanding di keseluruhan kerusi di Parlimen di Malaysia, semua 222 keseluruhannya. Tapi kita juga nak tengok ya dari segi appetite rakyat Malaysia, adakah ia memenuhi kehendak rakyat Malaysia kalau ikutkan kajian yang dibentangkan oleh rakan saya sebentar tadi yang di-quote ataupun diambil daripada rakan-rakan strategik kami, yang ada kesamanya, iaitu hal-hal berkaitan dengan kos sara hidup, hal-hal berkaitan dengan ekonomi. Ini yang paling utama.
Jadi adakah dengan Perikatan Nasional ini menampilkan manifesto yang sama dengan kehendak rakyat ini boleh menjamin pertama kemenangan untuk Parti Perikatan Nasional, dan kedua pelaksanaannya itu nanti bagaimana? Kita bersama dengan Profesor Martada di Universiti Utara Malaysia. Okey, yang pertama saya rasa parti-parti politik ini Dewan dah belajar daripada PRU yang ke-14 lalu, di mana manifesto-manifesto yang dipersembahkan kepada rakyat itu sebenarnya bukan semuanya boleh dilaksanakan. Ada perkara-perkara dalam manifesto tersebut hanyalah bersifat retorik. Dan bila ini berlaku, apabila rakyat menuntut perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan di dalam manifesto itu untuk dilaksanakan, maka parti-parti yang menang tersebut tidak mampu untuk melaksanakan. Dan timbullah pelbagai isu, mungkin ada yang kita tahu, ada yang menyatakan bahawa manifesto itu hanyalah sekadar satu dokumen sahaja, ia bukannya berbentuk kitab suci yang mana ia perlu dilaksanakan. Jadi inilah sebenarnya bagi saya parti-parti politik telah pun belajar daripada kesilapan mereka, dan dalam meletakkan agenda-agenda dalam manifesto, yang pertama mestilah sesuatu strategi itu boleh dilaksanakan. Dan saya lihat parti-parti yang mengutarakan manifesto mereka itu cuba untuk meletakkan agenda-agenda ini dalam bentuk yang agak umum supaya nanti mereka tidak boleh dikritik bahawa mereka tidak dapat melaksanakan. Dan sebab itulah ada beberapa perkara yang boleh mereka laksanakan terus, ada beberapa perkara yang mereka mungkin tidak boleh melaksanakan secara terus. Jadi sebab itulah kita lihat mana-mana parti yang mungkin mempunyai pengalaman mentadbir kerajaan, maka mereka mungkin mempunyai strategi yang lebih jelas dalam melaksanakan program-program yang diinginkan oleh masyarakat. Dan sebab itulah bagi saya bagusnya kepada masyarakat kita pada hari ini ialah manifesto-manifesto nanti akan merupakan janji-janji yang perlu dilaksanakan, bukan hanya sekadar retorik, bukan hanya sekadar janji-janji bahawa jika mereka menang maka mereka akan melaksanakan. Jadi bukan setakat itu saja, sudah pasti rakyat akan menuntut apakah janji-janji yang telah diutarakan dalam manifesto. Sebab itu saya kira mungkin pengalaman-pengalaman lalu di mana rakyat mengkritik manifesto kerana apa yang dijanjikan itu tidak mampu untuk dilaksanakan. Dan saya pun melihat dan meneliti manifesto-manifesto yang telah pun dilancarkan, dan saya dapati ada yang bersifat secara spesifik, ada yang bersifat secara umum. Mungkin bagi mereka, kalau PN mungkin sebelum ini mereka pernah mentadbir negara, maka mereka mungkin mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu strategi. Maka mereka mungkin meletakkan item-item itu secara lebih spesifik, tetapi saya melihat manifesto PH agak umum. Dia tidak menerangkan secara spesifik apakah strategi-strategi yang ingin dilaksanakan nanti. Jadi ini bagi saya akan menjadi antara fokus kepada apakah manifesto ini mampu untuk menarik pengundi-pengundi, terutama kepada kumpulan-kumpulan sasar yang mahukan supaya janji-janji ini terus dilaksanakan selepas mana-mana blok yang akan membentuk kerajaan nanti. Okey, Prof, kalau dibandingkan manifesto daripada GPS dan juga Perikatan Nasional lah, okey, saya tak nak buat perbandingan, maafkan saya. Manifesto Perikatan Nasional, adakah ia berupaya untuk capture, adakah ia mampu untuk menarik perhatian secara ringkas? Profesor berpendapat bagaimana? Sebab itu saya lihat mereka perlu meletakkan kumpulan sasar terlebih dahulu. Kalau di manifesto perikatan mereka telah secara jelas menyebut kumpulan sasar, iaitu kita tengok ada kumpulan Felda yang terus disasarkan, kemudian kumpulan-kumpulan OKU, kemudian kumpulan remaja, kemudian memperkasakan kumpulan wanita. Jadi bagi saya dengan meletakkan kumpulan-kumpulan sasar, maka mereka akan terus pergi kepada mana-mana kumpulan ini dalam kempen-kempen mereka untuk menerangkan secara lebih spesifik apakah agenda-agenda yang ingin
diutarakan. Berbeza dengan PH agak general, tidak mensasarkan kumpulan-kumpulan tertentu, dan mungkin ini yang saya lihat perbezaan di antara setakat ini ya. Mungkin kita tahu BN sebelum ini memang manifesto mereka mempunyai kelebihan kerana mereka telah pun membentangkan bajet yang telah dibentangkan pada awal Oktober baru-baru ini. Jadi secara tak langsung bajet itu telah pun memperincikan apakah strategi-strategi yang akan dilaksanakan oleh mereka jika sekiranya mereka berjaya membentuk kerajaan selepas ini. Dan melihat kepada ketiga-tiga manifesto ini, saya kira sudah tentulah BN yang mempunyai pengalaman mentadbir sebelum ini dan juga telah membentangkan bajet, maka mereka telah berjaya memperincikan perkara-perkara yang ingin dilaksanakan, manakala PN juga mungkin pengalaman mereka sebelum ini dalam kerajaan memudahkan juga mereka untuk meletakkan kumpulan sasar strategi dan kumpulan sasar yang akan mereka laksanakan. Manakala PH bersifat lebih general, dan ini mungkin agak menyukarkan kerana apabila sesuatu manifesto itu terlalu umum dan tidak berfokus pada kumpulan-kumpulan tertentu, maka ia akan menyukarkan mereka untuk menarik sokongan pengundi-pengundi, terutama apabila mereka turun berkempen pada PRU nanti. Profesor, kita tak banyak dah masa. Nampaknya itu saja masa yang kita ada. Okay, nampaknya ingatkan sejam tu lama sangatlah. Tapi kita akan kembali esok. Esok ada apa? Esok adalah satu juga pelancaran manifesto yang penting, iaitu manifesto untuk Barisan Nasional. Okey, kalau kita lihat calculation dia ialah begini ya. Rakan-rakan, pertama sekali calculation dia ialah untuk manifesto GPS ia hanya untuk negeri Sarawak sahaja. Jadi manifesto yang ditampilkan oleh Perikatan Nasional ni, dia adalah untuk Semenanjung Malaysia, okey, dan dia juga adalah untuk beberapa kerusi yang ditandingi oleh calon-calon Perikatan PN di Sarawak, ada beberapa. Jadi kalau kita lah melihat kalau terutama sekali kalau bagi rakyat di negeri Sarawak, malam ini adalah malam yang agak excited, agak mengujakan. Tapi untuk esok yang akan mengujakan adalah untuk rakyat di Semenanjung Malaysia dan juga rakyat di negeri Sabah. Kerana apa? Esok adalah pelancaran manifesto Barisan Nasional pula yang akan dilaksanakan secara online, tapi kita akan pancarkan manifesto berkenaan seperti biasa di semua platform digital Astro Awani, dan juga perbincangan juga kita akan buat seperti ini. Kita akan summarize apakah yang boleh kita fahami, apakah yang kita take away daripada manifesto BN yang akan dilancarkan esok. Okey, sekian saja untuk jam ini. Terima kasih banyak Faris. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di lain hari di segmen Malaysia Memilih yang lain hari pula.